Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan yang kedua mengenai isu gelandangan di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu termasuk diri saya sendiri, Muhammad Izzat Fizuddin bin Puad, Muhammad Aizat bin Zamri dan Nabil Ashmawi bin Saufi. Isu gelandangan merupakan salah satu fenomena yang mengundang ketidakselesaan kepada sebahagian masyarakat, terutamanya di bandaraya yang besar membangun. Kesan urbanisasi yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi di kalangan masyarakat bandar dikatakan telah menyumbang kepada peningkatan statistik di gelandangan di Malaysia. Golongan ini bergelut dalam memastikan kelangsungan hidup mereka akibat kemiskinan dan keterdesakan yang melanda. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, gelandangan membawa maksud orang yang pekerjaannya atau tempat tinggalnya tidak tetap. Jadi secara umumnya, menurut Zefian Ningsih, gelandangan merupakan golongan yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal atau pekerjaan yang tetap dan hidup berpeleseran di tempat umum. Di sini kita dapat lihat data di mana jumlah kes gelandangan yang telah direkodkan pada tahun 2017 sehingga 2021. Pada tahun 2017, sejumlah 4,365 kes telah direkodkan. Pada tahun 2018 pula telah berlaku penurunan sebanyak 20.46%, di mana jumlah kes telah direkodkan adalah 3,472. Pada 2019 pula telah berlaku penurunan juga sehingga 3,221 kes direkodkan, iaitu penurunan sebanyak 7.23%. Pada tahun 2020 terdapat penurunan kes secara mendadak juga, iaitu 34.55%, iaitu 2,108 kes direkodkan. Pada tahun 2001, sebanyak 1,528 kes telah direkodkan, iaitu berlaku penurunan kes sebanyak 27.51%. Berikut merupakan data mengenai jumlah kes orang papa atau gelandangan mengikut jantina. Pada tahun 2017, golongan gelandangan daripada jantina lelaki adalah seramai 3,345 orang, manakala perempuan pula ialah 1,020 orang, membawa jumlah 4,365 orang. Jadi peratus kes mengikut jantina pula 77% jantina lelaki, 23% jantina wanita. Pada tahun 2018, golongan gelandangan daripada jantina lelaki adalah seramai 2,467 orang, perempuan 1,005 orang, bahawa jumlah 3,472 orang. Peratusnya ialah 71% jantina lelaki, 29% jantina wanita. Pada tahun 2019, golongan gelandangan jantina lelaki adalah seramai 2,263 orang, perempuan 958 orang, bahawa jumlah 3,221 orang. Peratusnya ialah 76% jantina lelaki, 24% jantina perempuan. Pada tahun 2020, jantina lelaki adalah seramai 1,547 orang, wanita 561 orang, bahawa jumlah 2,108 orang. Peratusnya ialah 73% lelaki, 27% perempuan. Akhir sekali ialah 2021, jantina lelaki adalah seramai 1,103 orang, perempuan 425 orang, bahawa jumlah 1,528 orang. Peratusnya ialah 72% lelaki, 28% perempuan. Jadi berdasarkan dasar ini, secara keseluruhan, jantina lelaki adalah yang paling ramai menjadi gelandangan. Jadual seterusnya berkaitan dengan data dan statistik gelandangan yang ada di Malaysia, iaitu jumlah kes orang papa gelandangan mengikut kumpulan umur. Jadi jadual ini kami telah membahagikan kepada dua kumpulan umur, iaitu yang pertama kanak-kanak,
yang berusia dari 4 tahun hingga 17 tahun. Kumpulan umur yang kedua ialah dewasa, iaitu yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi kita lihat statistik kelandangan pada tahun 2017 iaitu seramai 226 kanak-kanak, manakala dewasa sebanyak 4,139 lalu membentuk jumlah kes gelandangan pada tahun tersebut iaitu 4,365. Jadi mengikut peratus kes yang terdapat pada tahun tersebut, 5% mewakili kanak-kanak manakala 95% pula merujuk kepada kumpulan umur dewasa. Seterusnya, tahun 2018 iaitu sebanyak 355 kes yang melibatkan kanak-kanak manakala dewasa pula melibatkan sebanyak 3,117 yang akan membentuk jumlah kes pada tahun tersebut iaitu 3,472. Jadi mengikut peratus kes mengikut kumpulan umur pada tahun 2018 pula ialah 10% mewakili kanak-kanak manakala selebihnya iaitu 90% mewakili kumpulan umur dewasa. Seterusnya, tahun 2019, seramai 502 kanak-kanak manakala 2,719 dewasa membentuk kes sebanyak 3,221 kes kelandangan pada tahun tersebut. Jadi kita lihat pada peratusan kes mengikut kumpulan umur pada 2019 iaitu sebanyak 16% mewakili kanak-kanak manakala 84% pula merujuk kepada dewasa. Seterusnya beralih kepada tahun 2020 iaitu seramai 188 kanak-kanak yang terlibat dengan isu ini dan seterusnya baki daripada kes pada tahun 2020 iaitu sebanyak 1,920 mewakili dewasa. Jadi peratusnya ialah 9% mewakili kanak-kanak manakala 91% mewakili dewasa. Dan yang terakhir ialah tahun 2021 seramai 96 kanak-kanak dan 1,430 dewasa terlibat dalam isu ini yang berjumlah 1,528. Jadi peratusannya ialah terbahagi kepada 6% mewakili kanak-kanak manakala 94% mewakili dewasa. Jadi statistik dan data terakhir yang kami telah sediakan berkenaan dengan isu gelandangan di Malaysia iaitu jumlah kes orang papa gelandangan mengikut 3 negeri teratas sahaja pada setiap tahun. Jadi kita dapat lihat pada tahun 2017, negeri yang pertama dengan kadar kes gelandangan yang tertinggi ialah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan bilangan kes sebanyak 2,310. Diikuti tempat yang kedua ialah Pulau Pinang sebanyak 581 kes dan yang ketiga ialah Selangor sebanyak 338 kes. Tahun seterusnya ialah 2018. Negeri yang dengan kadar tertinggi dalam kes isu gelandangan masih lagi negeri yang sama iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu sebanyak 1,359 kes. Yang kedua Pulau Pinang sebanyak 623 kes dan yang ketiga Selangor sebanyak 438 kes. Seterusnya tahun 2019 tiga negeri yang masih lagi sama dengan kadar gelandangan yang tertinggi di Malaysia iaitu yang pertama wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu sebanyak 699 kes. Yang kedua Pulau Pinang sebanyak 587 kes dan yang ketiga Selangor iaitu sebanyak 412 kes. Tahun yang seterusnya iaitu 2020, negeri yang pertama yang terlibat dengan kadar gelandangan yang tertinggi ialah masih lagi sama iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu dengan sebanyak 408 kes.
Diikuti Pulau Pinang sebanyak 373 kes, manakala negeri yang ketiga iaitu Negeri Pahang sebanyak 229 kes. Dan tahun yang terakhir iaitu 2021, negeri yang pertama dan dengan terlibat gelandangan yang tertinggi ialah Pulau Pinang sebanyak 321 kes, Selangor di tempat kedua dengan kadar kes 280 dan yang ketiga negeri Sarawak iaitu 256 kes. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah punca atau faktor yang menyebabkan isu gelandangan ini. Baiklah, faktor yang pertama adalah merupakan faktor masalah keluarga. Seperti mana yang kita tahu, keluarga ini berfungsi untuk mencapai satu masyarakat yang sejahtera. Tanpa keluarga yang harmoni, masyarakat sejahtera tidak akan dibentuk dengan baik. Mereka daripada gelandangan ini, kebanyakan mereka terdiri daripada mangsa keganasan rumah tangga. Apakah maksudkan keganasan rumah tangga ini? Ia merupakan satu tindakan ganas yang menyebabkan kesyaraan, penderaan seksual dan meletakkan mangsa dalam ketakutan sehingga membawa kemudaratan yang teruk. Baiklah, kedudukan kewangan yang tidak kukuh adalah menjadi faktor yang mendorong kepada faktor masalah keluarga ini. Dia akan menyebabkan suami tertekan dan seterusnya melepaskan marah dengan memukul isteri atau anak. Dan terdapat juga beberapa kes di mana anak menjadi mangsa rogol kepada bapa kandung sendiri. Oleh sebab yang demikian, mangsa-mangsa berganas rumah tangga ini mengambil keputusan untuk melarikan diri daripada rumah, dan keadaan ini menyebabkan mereka ni terpaksa tinggal di kawasan awam. Sebabkan itu mereka tergolong dalam kalangan masyarakat miskin kota, dengan keadaan mereka yang tidak mempunyai wang dan tidak dengan sehelai sebinggang. Mereka juga sukar untuk mencari kerja disebabkan stigma negatif masyarakat yang memandang serong tentang gelandangan ini. Ramai juga di kalangan gelandangan ini terdiri daripada orang tua yang berumur 60 tahun ke atas yang menjadi gelandangan akibat ditinggalkan oleh keluarga sendiri atau anak sendiri atas faktor mereka tidak mampu untuk menampung keperluan mereka lagi. Baiklah, menurut Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Fatimah Abdullah pada tahun 2016, dalam Ops Anti Gelandangan, masalah keluarga antara penyumbang kepada golongan itu memilih untuk tinggal di jalanan. Punca seterusnya yang menyumbang kepada berlakunya isu gelandangan di Malaysia iaitu kadar kemiskinan dan berpendapatan rendah. Saban tahun, kadar kemiskinan yang berlaku di dalam negara semakin meningkat. Kita dapat lihat setiap hari ada sahaja berita-berita tentang kemiskinan yang berlaku dalam komuniti masyarakat kita yang dipaparkan di mana-mana sahaja, sama ada televisyen, surat khabar, media sosial dan lain-lain. Antara statistik yang menunjukkan kepada kadar kemiskinan yang berlaku dalam masyarakat ialah yang pertama, menurut Berita Harian 2023, kadar kemiskinan mutlak pada tahun 2022 sebanyak 6.2% berbanding 8.2% pada 2021 dan 8.4% pada tahun 2020. Statistik yang kedua yang menunjukkan berkenaan dengan kadar kemiskinan yang berlaku di Malaysia ialah menurut Malaysia Kini 2021, kadar kemiskinan mutlak yang berlaku di Malaysia meningkat kepada 8.4% pada tahun 2020 berbanding dengan 5.6% pada tahun 2019. Jadi antara penyebab yang menyumbang kepada kadar kemiskinan di negara kita ialah keadaan ekonomi semasa, kerana negara seperti kita, negara Malaysia, bergantung sepenuhnya kepada keadaan ekonomi dunia yang stabil untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam negara.
Apabila berlakunya isu keadaan ekonomi yang tidak stabil, ia akan menyebabkan sesebuah keluarga, khususnya ketua keluarga iaitu suami, tidak lagi mampu tidak lagi mampu untuk membiayai dan menanggung perbelanjaan untuk keluarganya dalam mendapatkan keperluan asas bagi menikmati kehidupan seperti biasa. Seperti mana yang kita tahu, antara contoh bagi keperluan asas manusia ialah seperti tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Apabila senario tersebut berlaku, keluarga tersebut akan hidup dalam keadaan sengsara kerana tidak dapat menjalani kehidupan seperti normal dan akhirnya mereka terpaksa memilih untuk menjadi gelandangan dan hanya mengharapkan simpati daripada orang awam untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Punca yang terakhir ialah masalah kesihatan. Banyak gelandangan menghadapi masalah kesihatan mental seperti kemurungan, kecemasan, gangguan bipolar atau skizofrenia. Kekurangan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental dan rawatan yang sesuai boleh menyebabkan mereka terpinggir. Terdapat juga individu yang terpaksa menjadi gelandangan akibat daripada menghidap penyakit kronik yang perlu dirawat dengan segera. Disebabkan itu, mereka dihalau oleh keluarga sendiri kerana kesempitan hidup. Jadi, mereka tiada tempat untuk berlindung dan terpaksa tidur di kaki lima. Jadi, menurut Wilkins 2008, masalah kesihatan juga boleh membawa kepada seseorang itu menjadi gelandangan, terutamanya masalah kesihatan mental. Jadi, jelaslah bahawa masalah kesihatan ini merupakan punca yang besar kepada seseorang itu menjadi gelandangan. Seterusnya, kita beralih pula kepada cadangan penyelesaian bagi isu gelandangan ini. Baiklah, cadangan penyelesaian yang pertama adalah dengan memberi latihan, kemahiran dan teknikal kepada gelandangan. Golongan gelandangan ini hendaklah diberi latihan, kemahiran dan juga teknikal sehingga membolehkan mereka diterima dalam pasaran kerja. Kerajaan juga boleh membuka jalan dan memberi peluang kepada gelandangan untuk bekerja dalam pelbagai sektor di luar sana. Baiklah, bagi mereka gelandangan yang berminat untuk berniaga, kerajaan juga boleh menyalurkan pelbagai jenis bantuan kepada mereka seperti bantuan keusahawanan dalam pelbagai bentuk seperti latihan, bantuan modal dan juga sokongan pemasaran. Okey, cadangan ini akan dapat membantu kerajaan menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja kasar dan kebergantungan tenaga buruh asing. Secara tidak langsung, bantuan kemahiran ini juga akan membebaskan mereka gelandangan daripada pandangan serong masyarakat terhadap golongan gelandangan dan orang terbuang di mana masyarakat mempunyai stigma negatif terhadap golongan-golongan seperti ini. Baiklah, cadangan ini boleh dikaitkan dengan teori utilitarianisme kerana cadangan ini memberi kebaikan terhadap orang lain iaitu gelandangan. Perbuatan ini dapat memberi kebahagiaan kepada orang lain walaupun terdapat sedikit risiko, contohnya gelandangan itu mencuri atau membuat kerosakan dan sebagainya. Misalnya, gelandangan akan gembira kerana diberi latihan yang berguna dan mereka boleh aplikasikan latihan ini untuk mencari pendapatan dan mencari kerja. Antara cadangan penyelesaian yang boleh digunakan untuk menangani isu ini daripada terus berlaku ialah dengan menambah bilangan pusat jagaan gelandangan. Jadi pada hari ini kita dapat lihat sudah banyak pusat jagaan gelandangan yang diwujudkan oleh pihak kerajaan. Antaranya ialah pusat jagaan gelandangan yang diberi nama Desa Bina Diri. Jadi pusat jagaan gelandangan ini diwujudkan untuk memberi jagaan, perlindungan dan pemulihan kepada orang papa ataupun gelandangan yang diselamatkan. Dan golongan ini bukan sahaja dijaga, bahkan mereka juga akan dilatih dengan pelbagai jenis kemahiran dan perubahan sikap yang positif untuk diintegrasikan semula ke dalam
masyarakat. Antara contoh desa bina diri yang terdapat di Malaysia ialah di negeri Johor, Pahang, Sabah, Sarawak dan Selangor. Akan tetapi, dengan kadar gelandangan yang masih lagi tinggi pada setiap tahun, pusat jagaan sedia ada seperti Desa Bina Diri sudah tidak mampu lagi untuk menampung bilangan gelandangan tersebut menyebabkan ada gelandangan-gelandangan yang terpinggir. Oleh itu, pihak berwajib melalui Agensi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu mengusulkan idea untuk menambahkan bilangan pusat jagaan gelandangan dan juga menaik taraf pusat jagaan gelandangan sedia ada supaya kebajikan mereka terjaga dan mereka juga perlu disediakan dengan pelbagai kemahiran untuk mereka lebih berdikari kelak. Cadangan ini bertepatan dengan salah satu teori etika iaitu teori kemoralan sosial. Di dalam konteks ini, pihak kerajaan perlu meminimumkan kepentingan kepada mereka sendiri dan memfokuskan untuk memaksimumkan manfaat dan kebaikan kepada golongan majoriti iaitu rakyat khususnya golongan gelandangan agar kebajikan semua rakyat dapat dijaga dengan sebaik mungkin. Akhir sekali ialah sokongan daripada perkhidmatan kesihatan dan sosial. Jadi pihak berwajib perlulah memastikan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental dan rawatan dadah yang berkualiti kerana ianya sangat penting. Hal ini termasuk pengurusan masalah kesihatan mental, rawatan penyalahgunaan dadah dan perkhidmatan sokongan. Selain itu, menyediakan perkhidmatan sokongan sosial seperti kaunseling, sokongan keluarga dan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak. Hal ini bagi membantu golongan gelandangan menangani masalah sosial dan emosi mereka. Jadi berdasarkan langkah penyelesaian ini, ia sangat berkait rapat dengan teori kemoralan sosial. Kemoralan sosial adalah satu teori yang menekankan bagaimana nilai-nilai, norma-norma dan prinsip-prinsip moral dalam masyarakat mempengaruhi tindakan dan keputusan individu. Ia membincangkan bagaimana persekitaran sosial dan norma-norma sosial memainkan peranan dalam pembentukan moral dan etika individu. Kesimpulan berdasarkan isu gelandangan ini ialah secara keseluruhannya, isu gelandangan memerlukan inisiatif dan langkah penyelesaian yang lebih proaktif. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah berganding bahu dalam mengurangkan isu gelandangan di dalam negara kita. Jika masalah ini berlarutan, hal ini akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi serta mengancam keselamatan dan kesejahteraan negara. Itu sahaja pembentangan mengenai isu gelandangan di Malaysia daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.